Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Balkis binti Mahasan daripada kelas DP2I. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Okey, pandemik COVID-19 ini merupakan sebahagian daripada penyakit coronavirus 2019 iaitu COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Pada mulanya, pandemik COVID-19 ini berlaku di Wuhan, China pada tahun 2019 dan virus tersebut akhirnya melanda ke seluruh dunia, ke seluruh negara di dunia ini termasuk negara Malaysia. COVID-19 menular di Malaysia pada akhir bulan Januari 2020 dan COVID-19 telah menyebabkan perkembangan ekonomi di Malaysia merosot. Dan bukan di negara Malaysia saja, malah ekonomi negara-negara lain juga turut terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Dan berbalik ke negara Malaysia pula, banyak industri-industri di Malaysia terjejas, termasuk industri halal di Malaysia ini. Industri halal ini amat penting di negara Malaysia, bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara lain juga industri halal ini amat penting. Lagi-lagi bagi penduduk Islam, umat Islam, industri halal ini amat penting lah. Industri halal ini yang amat penting kerana kerana halal ni bukan sahaja berkenaan makanan dan minuman yang digunakan dalam Islam. Sebaliknya, merangkumi pelbagai produk serta perkhidmatan termasuk kesihatan, ubat-ubatan, kosmetik dan kewangan. Oleh itu, kerajaan perlu mencari inisiatif lain untuk kembangkan kembali ekonomi dan industri-industri di Malaysia, termasuklah industri halal ini. Dan itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam binti Yahya akan membentangkan bahagian impak yang pertama, iaitu PKS Bumiputera terjejas akibat COVID-19. PKS ataupun lebih dikenali sebagai perusahaan kecil dan sederhana. Coronavirus yang melanda dunia termasuk Malaysia bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat, malah turut menjatuhkan industri kecil dan sederhana di negara kita, seperti dalam sektor pembuatan seperti perusahaan kerupuk lekor, kerepek, bahulu, mi dan lain-lain lagi yang majoritinya merupakan produk Muslim. Antara akibat ataupun impak adalah mereka sukar untuk mendapatkan bekalan bahan mentah dan permintaan yang turut merudum. Ekoran perniagaan tidak lagi dijalankan secara fizikal. Jumlah pekerja juga turut dihadkan mengikut keluasan tempat kerja serta mestilah mematuhi standard SOP. Para peniaga kecil-kecilan ini juga perlu mengeluarkan modal yang cukup banyak untuk membekalkan hand sanitizer dan face mask untuk para pekerja mereka. Selain itu, penerimaan tempahan juga perlu dikurangkan selari dengan kekurangan pekerja dan kekurangan bahan mentah yang mereka perolehi. Serta pelanggan juga hanya boleh membeli dengan secara drive-thru ataupun take away sahaja. Solusi kepada impak dan permasalahan ini adalah kerajaan telah memperuntukkan RM25 juta untuk melatih rakyat Malaysia menjana pendapatan melalui platform digital. Bank Negara Malaysia (BNM) juga turut membantu dengan menambah baik kemudahan pembiayaan untuk PKS di bawah tabung PKS BNM supaya PKS dapat meneruskan lagi perniagaan dan mengekalkan pekerja mereka serta dapat membantu pertumbuhan dalam keadaan ekonomi semasa. Selain itu, Halal Industry Development Corporation (HDC) juga sedia membantu PKS dalam mendapatkan sijil halal dengan memberi latihan dan modul menerusi platform HIP iaitu Halal Integrated Platform yang berusaha melebar luaskan lagi industri halal. HIP juga bakal menjadi hub perdagangan dalam talian yang terbesar yang akan menghimpunkan lebih 200,000 syarikat PKS tempatan yang terlibat dalam pengeluaran produk dan perkhidmatan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Mufidah binti Abdullah daripada kelas DP2H. Saya akan menerangkan mengenai impak yang kedua iaitu dari segi farmasutikal dan juga solusinya. Impaknya adalah kesukaran mendapatkan vaksin COVID-19 yang halal. Apa itu vaksin? Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, vaksin mengandungi antigen yang diperolehi dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan bagi membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Secara ringkasnya, vaksin diartikan sebagai salah satu cara untuk mencegah, melawan dan membasmi penyakit berjangkit. Apa itu pula vaksin halal?
Menurut Halal Development Corporation HDC, vaksin halal tidak mengandungi bahagian atau produk haiwan tidak halal atau tidak disembelih mengikut syariah. Rasulullah SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga ubat, serta Dia menjadikan bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka hendaklah kamu semua berubat dan janganlah kamu berubat dengan sesuatu yang haram. Oleh itu, sangat penting bagi mencari ubat yang halal bagi merawat sesuatu penyakit, termasuklah mencari vaksin yang halal bagi mencegah dan merawat COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, sangat susah mencari vaksin bagi membasmi COVID-19 ini. Pelbagai uji kaji telah dilaksanakan bagi menghasilkan vaksin yang benar-benar berkesan. Pada Disember 2020, kerajaan Eropah telah menjumpai vaksin yang berjaya melawan COVID-19, iaitu BioNTech dan Pfizer. Kedua-dua vaksin ini telah diluluskan. Selain itu, China memberikan paten vaksin COVID-19 pertamanya kepada vaksin vektor adenovirus dan ianya turut diluluskan. Di samping itu, berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, terdapat sebanyak 193 vaksin yang sedang dibangunkan dan daripada jumlah itu, sebanyak 40 daripadanya ada dalam fasa penilaian klinikal dengan 11 daripadanya dalam fasa yang ketiga iaitu pelaksanaan ke atas manusia. Persoalannya di sini, adakah vaksin tersebut halal dan selamat digunakan kerana vaksin tersebut dikeluarkan oleh negara bukan Islam dan kemungkinan terdapat produk atau bahagian haiwan yang tidak halal di dalam vaksin tersebut. Di sini terbukti bahawa industri farmasutikal suka mendapatkan bekalan vaksin COVID-19 yang halal dan perlu berhati-hati dalam memilih vaksin yang akan digunakan kelak. Terusnya adalah solusi. Pelbagai langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan bagi menyelesaikan isu ini. Yang pertama adalah hanya memilih vaksin yang halal dan selamat digunakan. Langkah ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, yang mana mereka telah menapis senarai vaksin yang selamat digunakan sebelum membuat keputusan untuk membeli dan menggunakan vaksin tersebut. Antara vaksin yang dibeli adalah daripada fasiliti COVAX, syarikat Pfizer dan syarikat AstraZeneca. Vaksin tersebut telah dijalankan ujian terlebih dahulu di beberapa negara seperti England dan Amerika Syarikat bagi memastikan ianya selamat digunakan. Ujian mendapati bahawa tiada kesan sampingan yang teruk berlaku kepada individu yang telah disuntik. Kementerian Kesihatan Malaysia juga akan memeriksa maklumat klinikal daripada syarikat pembekal vaksin berkenaan bagi mengesahkan vaksin itu benar-benar selamat digunakan. Perkara ini sangat penting kerana kita bukan sahaja mencari vaksin yang halal semata-mata, malah kita perlu memastikan vaksin tersebut selamat digunakan sekaligus menepati standard halal di Malaysia iaitu halalan thayyibat. Selain itu, Mufti Kedah Datuk Syekh Fadil Awang berkata, kandungan vaksin berkenaan bukan dari sumber gelatin binatang. Sebaliknya, ia dibuat daripada unsur lain. Hal ini mengukuhkan lagi fakta bahawa vaksin COVID-19 halal dan selamat digunakan. Langkah yang kedua adalah memperkenalkan sijil halal bagi vaksin. Lantaran itu, Halal Development Corporation HDC dengan kerjasama Jabatan Standard Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah membangunkan rangka kerja standard halal untuk segmen produk biologik. Skim ini membolehkan pihak industri memohon penggunaan sijil halal bagi vaksin, terutamanya vaksin COVID-19. Salah satu vaksin yang telah mendapat sijil halal ini adalah vaksin daripada jenis virus yang dinyah aktif yang bertujuan untuk mencegah jangkitan COVID-19. Nombor sijil vaksin ini adalah 2019 ILC/L05605280. Ia dibangunkan oleh Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Science, IMCABS, China. Vaksin halal mampu memberi nilai tambah kepada industri halal Malaysia, sekaligus mengukuhkan lagi kedudukan negara di peringkat global. Malaysia juga bakal menjadi negara pertama di dunia merangka standard pembangunan halal bagi segmen biologi yang boleh digunakan pakai syarikat pengeluar vaksin global. Langkah terakhir yang diambil oleh pihak kerajaan adalah membina kilang vaksin halal yang pertama di dunia yang bertempat di negeri Sembilan. Kenyataan ini telah dikeluarkan oleh Fauziah Saleh, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada Mac 2019. Menurut beliau, walaupun pembinaan kilang ini mengambil masa yang lama, penyediaan kemudahan ini akan dapat memacu pengeluaran vaksin pada masa hadapan. Kerajaan membuat keputusan untuk membina kilang ini lantaran ramai rakyat Malaysia yang Muslim menolak suntikan vaksin kepada bayi dan kanak-kanak kerana meragukan status kehalalan vaksin tersebut. Rentetan daripada perkara ini, ramai kanak-kanak meninggal dunia akibat penyakit kerana tidak pernah diberikan vaksin. Isu ini turut timbul terhadap vaksin COVID-19 walaupun Majlis Fatwa telah mengatakan bahawa hukum penggunaan ini harus digunakan. Di samping itu, kilang ini dapat menjadi pendapatan industri halal kerana menjadi pengedar vaksin halal pertama dan terbesar di dunia. Perkara ini dapat memenuhi permintaan penduduk Muslim bukan sahaja di dalam negara, malah di seluruh dunia. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aniatika binti Suhaimi dan saya akan menerangkan tentang impak COVID-19 terhadap industri halal dan saya akan bincangkan tentang tajuk kadar ekspor produk makanan dan minuman halal semakin merosot. Okey, kita sudah sedia maklum bahawa wabak COVID-19 telah melanda seluruh negara dan ia telah menyebabkan banyak kematian yang berlaku. Dan antara kesan buruk ialah ia telah melumpuhkan pertumbuhan ekonomi negara sehingga memberi kesan buruk kepada industri-industri halal. Dan antara industri-industri halal yang terkesan dengan impak COVID-19 ini adalah antaranya adalah industri yang memproses makanan dan minuman halal. Di mana industri-industri ini menghadapi masalah krisis kewangan, mana mereka bagi memastikan kelangsungan industri mereka, bagi memastikan industri mereka
beroperasi dengan baik dengan seperti biasa, mereka terpaksa memberhentikan pekerja-pekerja mereka. Hal ini kerana mereka tidak mampu untuk membayar gaji kepada pekerja-pekerja mereka kerana masalah kewangan. Dan apabila mereka terpaksa memberhentikan pekerja-pekerja mereka, maka operasi industri mereka dalam mengeluarkan produk makanan dan minuman halal ini tidak berjalan dengan lancar. Dan pada masa sama, ini akan mengakibatkan pengeluaran jumlah produk makanan dan minuman halal ini akan semakin lama semakin berkurang. Dan hal ini sekaligus dapat menyebabkan kadar ekspor produk makanan dan minuman halal ini semakin kurang dan semakin merosot. Dan antara solusi yang pihak kerajaan iaitu HDC, Halal Industry Development Corporation, yang mereka jalankan bagi memulihkan kembali ekonomi negara, bagi menstabilkan ekonomi negara, antaranya ialah dengan mempromosikan sektor bukan tradisional seperti ramuan, produk penjagaan diri dan kosmetik, bagi menggalakkan lagi kadar ekspor keluar negara. Hal ini bagi menggantikan kurangnya ekspor produk makanan dan minuman halal. Dan bukan itu saja, pihak kerajaan juga iaitu HDC juga telah mencari alternatif lain, iaitu dengan cara membuka peluang pelaburan dalam sektor farmaceutical kepada para pelabur luar, iaitu pelabur asing. Hal ini kerana HDC iaitu Halal Industry Development Corporation telah menjagakan tarikan pelaburan akan meningkat dari RM1.2 bilion ringgit Malaysia hingga RM1.5 bilion ringgit Malaysia, yang mana kadar ini adalah prestasi purata yang dicatatkan dari tahun ke tahun. Dan apabila dua jalan penyelesaian ini dapat menstabilkan ekonomi negara Malaysia, maka ia juga akan beri kesan kepada industri yang memproses makanan minuman halal. Maka industri yang memproses makanan minuman halal ini akan berjalan dengan lancar, mereka akan dapat beroperasi dengan baik dan mereka akan dapat mencari pekerja baru, dan ia akan menyebabkan mereka dapat mengeluarkan jumlah produk makanan minuman halal dan jumlah yang banyak. Dan hal ini akan melancarkan mereka dan akan menyebabkan mereka dapat mengekspor lebih banyak lagi produk makanan minuman halal selepas ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Mukhtar dari kelas TP2H. Cadangan yang pertama ialah mempertingkatkan jaminan makanan untuk PKS semasa pandemik wabak COVID-19. Berdasarkan perhatian yang dibuat, masyarakat yang memiliki dusun membuat aduan mengenai lambakan buah-buahan mereka sewaktu musim buah-buahan. Sebagai contoh, lambakan buah pisang yang terpaksa diproses sebagai keripik pisang dan pisang goreng. Oleh itu, petani-petani haruslah bekerjasama dengan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu FAMA dengan membeli sebelangan hasil buah-buahan mereka dengan menandatangani kontrak supaya hasil buah-buahan mereka mempunyai pembeli dan tidak berlakunya lambakan buah-buahan yang buruk dan rosak. Cadangan yang kedua ialah mengenai vaksin, di mana vaksin haruslah diberikan mengikut tahap umur seseorang individu. Hal ini berkaitan dengan pengambilan dos yang berbeza mengikut tahap imunisasi individu tersebut. Sebagai contoh, orang dewasa perlulah diberikan suntikan vaksin sebanyak 2 kali bagi mengelakkan mudah terkena jangkitan COVID-19 dan mengembarkan individu tersebut daripada terkena jangkitan itu pada masa yang panjang. Bagi kanak-kanak pula, hanya perlu suntikan sekali sahaja vaksin bagi mengelakkan kesihatan mereka terjejas. Jika ia mengambilnya secara berlebihan, ia boleh membawa kepada kematian. Cadangan yang ketiga ialah cadangan dalam pengeksportan dengan memperbarui dan meningkatkan kualiti platform digital supaya lebih sistematik dan dipercayai. Di samping hak-hak pengguna dijaga, oleh itu kerajaan haruslah menghidupkan semula sebahagian daripada permintaan pengguna serta menyediakan pasaran halal untuk barangan dan perkhidmatan bagi melancarkan masalah aliran tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Mukhtar dari kelas TP2H. Kesimpulannya, semua pihak tidak kira peringkat umur haruslah bekerjasama dengan kerajaan dalam mengekang wabak COVID-19 supaya unjuran ekonomi meningkat semula dengan permintaan terhadap industri halal. Hal ini kerana industri halal banyak menyumbangkan kepada ekonomi negara, termasuklah dari segi pemasaran makanan halal, pengeksportan produk dan barangan serta perkhidmatan yang penting yang diberikan kepada masyarakat.
Agensi-agensi halal seperti JAKIM, MITI, HTC, SIRIM, KPDNKK dan sebagainya tidak terlepas juga daripada tanggungjawab dalam mengurangi beban rakyat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh yang demikian, kerajaan haruslah bertindak secara demokratik untuk mencapai kejayaan negara serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat daripada wabak COVID-19.